don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Pek Anwar Ibrahim di Kongres Nasional Keadilan 2023 di Putrajaya. Dan Pek ada menyentuh soal isu tabuk atap dan tata kelola rasuah yang pembakar takut untuk bicara. Akhirnya kita dengar ucapan Pek Anwar Ibrahim. Di akhir kita komen macam biasa. Ya, 1 tahun berlalu. Pada peringkat awal, bulan-bulan awal memang sedikit terombang-ambing. Kerana senantiasa ada percobaan mengintai dan mengintip, menggesa dan mendesak untuk mengulangi amalan tebuk atap. Tetapi kesetiaan sahabat-sahabat teruji. Jadi pada malam ini saya ingin melalui wakil-wakil di sini menyatakan penghargaan saya kerana kemufakatan dan kesetiaan mereka di Ubud, di Pelawah, pimpinan, berapa orang pemimpin, siapa saja sanggup asalkan setuju dengan mereka, mereka akan Pelawah menjadi Perdana Menteri. Tetapi inilah barisan rakan-rakan kita. Dan sebab itu mereka kekal dan hari ini rakan-rakan dalam pimpinan dan jamaah menteri memilih kerajaan yang inklusif, yang mewakili semua kaum, semua wilayah di negara kita. Kerajaan perpaduan dengan negara madani. Kita tumpu perhatian setelah 1 tahun mengemudi negara untuk mampu diangkat sebagai negara yang kuat, hebat dan dihormati di rantau dan dikenali di dunia sebagai negara yang mampu mengurus ekonominya dengan baik dan cemerlang. Sebab itu sekali lagi saya menyatakan tumpuan kita dalam negara madani ini telah kita cerakinkan. Ekonomi madani, memperkasa rakyat melalui Pelan Peralihan Tenaga Negara, National Energy Transition Roadmap, Pelan Induk Perindustrian Negara, transformasi digital dan kepintaran buatan Artificial Intelligence. Dan dalam kedua-dua belanjawan madani serta kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-12, kita telah meletakkan dasar untuk memacu ekonomi tetapi terarah kepada isu keutamaan rakyat. Sebab itu kita mula dengan menyelesaikan masalah sekolah daif. Semua sekolah daif negara kita tanpa mempedulikan aliran dibantu supaya standar sekolah dan kadar sekolah itu di tahap yang dianggap munasabah bagi pelajar-pelajar. Begitu juga klinik naif, mendoktahkan kemiskinan tegar. Dan saya syukur kata Allah SWT, walaupun bertahun-tahun kita bergelut untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, tahun ini, sebelum akhir tahun ini, Malaysia merupakan di antara negara pertama di dunia yang mampu menoktahkan kemiskinan tegar. Kita kemudian tumpu pada masalah perumahan rakyat dan perumahan penjawat awam. Dan Kuala Lumpur tidak lagi dikenali dengan dewan megah seperti ini ataupun mercu tanda yang hebat. Kuala Lumpur harus juga dikenali dengan gerai dan warung yang bersih dan boleh dimanfaatkan oleh rakyat terbanyak. Pendekatan kita sudah berubah. Semua ini dapat dilakukan kerana kesepakatan jemaah menteri dan dukungan rakan-rakan dalam kerajaan perpaduan.
Terakhir kita umumkan, kali pertama di seluruh negara, tiap kampung, tiap desa, termasuk di kawasan pedalaman, rumah panjang, rumah miskin banda, kawasan perumahan, semuanya akan diberikan RM100,000 setiap kampung, sekurang-kurangnya RM50,000, dan masyarakat kampung itu sendiri akan menentukan apa program yang mereka nak perkenalkan. Pertama, pendekatan kita menentukan tiap kampung diberi perhatian. Kedua, ini kali pertama mereka yang memutuskan, bukan penjawat awam, bukan wakil rakyat, dan bukan pakar-pakar. Mereka menentukan projek yang mereka nak perkenalkan. Dana permulaan 1 bilion dan kita jangka mungkin sehingga 2 atau 3 bilion ringgit kita cari. Kalau tak cukup, Menteri Ekonomi ada, itu masalah dia. Tapi saya nak tunjukkan di sini betapa komitmen kita untuk merubah peta pendekatan pembangunan ekonomi supaya tidak kita sisihkan kepentingan rakyat di peringkat bawah. Kita datang dengan agenda, tidak dengan slogan maki hamun. Sebab itu kita lebih yakin tumpuan kita dalam ekonomi ini tampak kejayaannya. Prestasi ekonomi lebih merangsangkan. Tak pengangguran itu berjaya diturunkan pada kadar 34%. Penambahan 266,5 ribu rakyat yang bekerja, terutama di kalangan belia. Kadar inflasi dikawal sekitar 1,8%. Ada kebimbangan, Mat, pasal ayam berbau ni. Saya tak tahu dia bagi ayam tu berternak macam mana. Tapi cukup di pasaran dan harga terkawal. Jadi bukan sebarang Mat Sabu ni. Dari kadar inflasi saya sebut tadi, masa kita ambil alih ni kerajaan ni setahun yang lalu. Berapa kadar inflasi? 4%. Berapa kadar inflasi sekarang? 1,8%. Pelaburan, orang kata tidak ada keyakinan. Siapa kata tidak ada keyakinan? Negara China memberikan tumpuan. Jerman dengan Infineon 25 bilion ringgit. Saya ke Amerika walaupun sidangnya sidang APEC, perbincangan pelbagai hal, kita dapat pelaburan baru. Berapa jumlah sehingga bulan September? September 2020, 132,6 bilion ringgit. Tapi ini semua berlaku dalam keadaan ekonomi yang runcing. Kita ambil alih negara dengan hutang 1,5 triliun. Ini orang-orang pembangkang yang bising ni dia tidak tahu ni. Dia sengaja nak padamkan. Dia kena terangkan mengapa hutang begitu tinggi dan bagaimana rencana dia untuk membayar. 1,5 triliun ringgit hutang. Defisit membengkak 56%. Sebab itu dalam perancangan kita terpaksa tangani permasalahan ini. Tidak ada pilihan. Negara dan ekonomi mesti diselamatkan. Ya, kamu boleh kecam. Tetapi bila kamu jaga dan bertanggungjawab, penyakit sakau diteruskan. Malah kian lebih banyak. Sebab itu saya kata Perdana Menteri boleh tukar berganti. Tetapi
rakyat kekal miskin. Perdana Menteri, isteri, anak-anak, keluarga, kaya raya. Amalan ini mesti dihentikan dan saya salut kepada rakan-rakan dalam Kerajaan Perpaduan dan Jemaah Menteri, Ketua Menteri dan Premier dan Kerajaan Negeri yang mengambil sikap yang lebih berani menghentikan amalan begini. Saudara-saudari, kita tidak mungkin mengangkat martabat, membela nasib rakyat kalau kita tidak mula dengan membetulkan masalah tata kelola ini. Sebab itu di kalangan pembangkang, dua istilah yang mereka paling benci ialah tata kelola dan rasuah. Ini aneh. Sepatutnya pembangkang yang paling keras menuntut tata kelola dan anti rasuah. Hari ini pembangkang paling takut bicara soal tata kelola dengan rasuah kerana ramai yang terlalu terpalit dengan masalah rasuah. Sekarang kita ambil pendekatan yang baru. Setahun berlalu, kita mula dengan beberapa pendekatan, termasuk pengapugan harga ayam yang berhasil. Kita akan mensasarkan subsidi. Saya minta rakan-rakan faham, kerana kita akan berdepan dengan masalah ini. Mereka berhutang. Defisit membengkak. Tanggungan kerajaan bertambah. Tidak ada kerajaan yang mampu terus dengan amalan subsidi sekarang. Tapi subsidi yang ditarik tidak harus membebankan rakyat. Kita beri contoh elektrik. Subsidi elektrik hari ini mencecah puluhan bilion ringgit. Orang asing 3,5 juta dapat subsidi itu. Orang maha kaya pun dapat subsidi sedemikian. Ada orang kata mana ada istilah maha kaya. Saya dah jawab tu maha semua. Baik. Tapi bila dilaksanakan penyasaran subsidi, rakyat tidak dibebankan. Tidak ada kadar tambahan bagi rakyat. Tetapi untuk 10% tertinggi dalam negara, subsidi akan ditarik. Maknanya kita dapat menyelamatkan hampir 4 bilion ringgit daripada penyasaran subsidi. Saudara kena faham. Apakah rakyat terkesan? Tidak. Yang terkesan hanya 10% yang teratas. Jadi kalangan pembangkang yang marah ni sebab apa? Dia ini wakil siapa? Wakil golongan maha kaya. Kalau dia wakil rakyat, 90% rakyat tak terkesan. Yang terkesan hanya 10% maha kaya dan 3,5 juta orang asing yang di negara kita. Jadi diharap hal ini difahami. Malah saya beri jaminan, andai kata oleh kerana penarikan subsidi berlaku dan mengesankan kepada rakyat, kita akan tambah STR bagi rakyat supaya mereka dapat tampung kerugian itu. Hakikatnya langkah subsidi pukal tidak lagi relevan dan mampan tak kala kos menampung terus membengkak setiap tahun. Subsidi kepenggunaan pada tahun 2022 mencecah 77.3 bilion ringgit. Tiap tahun 77.3 bilion ringgit untuk subsidi. Petrol, diesel, LPG, minyak masak, tepung, elektrik menjadikan jumlah subsidi tertinggi dalam sejarah. Kalau dilihat untuk tahun 2023, subsidi itu boleh mencecah 81 bilion ringgit kalau tidak ditangani dengan segera. Mana-mana kerajaan bertanggungjawab harus memikirkan soal ini dan mencuba menyelesaikan. Kalau belum dilakukan dulu, memang kurang bertanggungjawab. Dan mereka harus jawab kepada rakyat mengapa
diberi subsidi kepada 3.5 juta orang asing dan mengapa diberi subsidi yang begitu besar kepada orang-orang yang maha kaya? Mengapa tidak ada keberanian dan tekad politik untuk menyelesaikan? Apa masalah? Kita tidak naikkan harga bagi orang kaya. Kita tarik subsidi. Ini dasar kita sekarang ini, maknanya subsidi itu seperti sedekah. Kita lah paling baik dalam negara di dunia ini kerana kita sedekah pada orang maha kaya. Dan ini yang berlaku dalam negara kita dan ini harus dibetulkan. Kita tentang komen saya lah ialah betul soal rasuah ni ialah sekarang kita pun tahu ramai pemimpin pembangkang telah didakwa. Muhyiddin sendiri pun kena dakwa lebih 200 juta. Dekat mahkamah ada 2-3 kes di beliau. Dan pemimpin bersatu lagi Wan Jan. So sebelum dia orang cakap dia orang PM Best dan bersih, sekarang dia orang dah tak bersihkan, dah terpalit dengan rasuah, dah jadi kluster mahkamah dah dia orang. Itulah mereka sebab dulu sedap sangat kata orang lain PM Best dan bersih. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Perbadan dan PM Ibrahim. Assalamualaikum.